Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua yang berada di luar sana, terutama yang sentiasa mengikuti perkembangan PDPC Ustazah, berada di dalam keadaan sihat dan afiat, insya-Allah. Mudah-mudahan anda semua dirahmati oleh Allah dan mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu melalui penyampaian Ustazah. Sebelum itu, pastikan anda menekan butang like, share dan komen serta subscribe supaya anda semua dapat mengikuti berterusan PDPC Ustazah melalui YouTube. Jom kita teruskan teknik fokus SPM supaya kita dapat skor A+. Baik anak-anak, kita terus kepada panduan penggunaan teknik jawapan mudah ingat. Baik. Pelajar memahami kata tugas setiap soalan. 2. Pelajar menjawab dengan memulakan jawapan menggunakan kata kunci. Contohnya pada kata kunci, bagi soalan dengan kata tugasnya, apakah maksud nifak? Apakah kata tugas? Contohnya, maksud nifak ialah, barulah anak-anak memulakan jawapan. Yang ketiga, semua jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk poin sahaja, bukan perenggan. Ingat anak-anak, poin sahaja, bukan perenggan. Nanti Ustazah akan paparkan bagaimanakah cara penulisannya. Tunggu, kita tengok untuk yang keempat. Memastikan jawapan bagi isi dan huraian dihubungkan dengan salah satu daripada perkataan S, U, K, A. Apa itu anak-anak? Ya, betul itu. Iaitu suka. Suka itu Ustazah berikan akronimnya, iaitu short form ataupun kata pendeknya S merupakan supaya, U untuk, K kerana, A agar. Maksudnya begini anak-anak. Anak-anak hendaklah memastikan jawapan anak-anak tadi mempunyai isi dan antara isi huraian ada perkataan kata hubung. Apakah kata hubungnya? Sama ada S, U, K, A. Supaya, atau anak-anak gunakan untuk, atau gunakan perkataan kerana, atau kata hubung agar. Jadi ingat anak-anak, S, U, K, A, suka. Jadi antara isi dan huraian tadi dihubungkan dengan salah satu kata hubung suka. Yang kelima, soalan bagi cara memerlukan jawapan amalan ataupun perbuatan. Ingat anak-anak,
Bila ada soalan cara, maka anak-anak memberikan jawapannya amalan atau perbuatan. Boleh faham? Alhamdulillah. Soalan pertama ialah contoh. Bagi soalan tersebut menulis dengan 1A 1 Roman. Dengan soalannya, apakah maksud nifak? 2 markah. Jadi cuba anak-anak tengok bagaimana ustazah menulis dengan format yang cantik dan memudahkan pemeriksa untuk penandaan. Kita jangan susahkan pemeriksa ya anak-anak, kerana pemeriksa juga memerlukan situasi yang mudah dan juga bersemangat untuk memeriksa kertas soalan anak-anak. Baik. Jawapan yang ustazah tuliskan di bawah, cuba anak-anak tengok. Ada kotak yang menulis digariskan dengan 3 kotak. Atasnya tuliskan bilangan, BIL. Kemudian kotak yang besar sedikit selepas bilangan ialah untuk jawapan. Anak-anak tuliskan di atasnya jawapan. Dan kotak yang lebih kurang berada di hujung kertas soalan anak-anak sebesar 1 atau 2 inci bagi pembaris, ataupun sebesar pembaris anak-anak, tuliskan untuk markah. Jadi kita memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas yang kita jawab, dan kita juga tidak terkeliru dalam memastikan sama ada kita telah menjawab soalan ataupun belum ketika kita menyemak soalan tersebut. Baik, kita teruskan. Untuk bilangan tadi, anak-anak bahagikan kepada 3 ruangan atau 3 kotak tadi. Kotak pertama, yang pertama ialah anak-anak tuliskan untuk bilangan soalan tadi. 1, yang tengahnya ikut berhubung dengan soalan A, dan kemudian turutkan dengan soalan 1 Roman. Bahagian jawapan, anak-anak kena ingat bahawa anak-anak cuma menulis, saya cakap tadi apa? Hanya menulis kata kunci. Baik, apa kata kunci bagi soalan apakah maksud nifak? Anak-anak tuliskan. Maksud nifak ialah nokta 2 bertindih. Tidak perlu selang, cuma tuliskan di bawah perkataan maksud nifak tu dengan jawapan anak-anak untuk istilah. Anak kena faham bahawa wajib menguasai setiap pembelajaran di dalam pelajaran pendidikan Islam, maksud ataupun istilah ataupun pengertian. Okey, jawapannya apa bagi soalan yang ustazah paparkan hari ini? Maksud nifak ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ruangan markah, anak-anak letakkan di dalam kurungan sebagaimana bentuk soalan yang telah dipaparkan dengan mengikut soalan tadi. Berapa markah yang diberi? 2 markah. Tuliskan penuh
perkataan markah tu tadi. Ianya akan memudahkan kita apabila kita menyemak dan juga memudahkan pemeriksa. Kita tidak mahu berlaku, kita menggugat perasaan pemeriksa. Ingat anak-anak, pemeriksa bukan robot. Ada perasaan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memberikan kemudahan pada pemeriksa, insya-Allah. Okey, anak-anak faham? Baik, kita teruskan kalau anak-anak telah faham. Untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah Ustazah paparkan di sini soalannya di dalam kertas soalan SPM yang diberi. Contoh 1A2 Roman. Soalannya dimulakan dengan kata tugas nyatakan 4 ciri munafik. Di sini anak-anak perlu highlightkan atau warnakan perkataan 4 supaya anak-anak tidak terlepas pandang bahawa soalan menghendaki 4 jawapan. 1A2, 4 ciri munafik ialah poin pertama. Apabila bercakap dia berdusta. Poin kedua, apabila diberi amanah dia khianati. Poin ketiga, apabila berjanji dia mungkiri. Poin keempat, apabila bertengkar dia melampaui batas. Tuliskan di bahagian markah hujung jawapan. Jangan lupa anak-anak, hujung jawapan akhir dengan kesimpulannya untuk membantu diri kita dan juga memudahkan pemeriksa menyemak. Tuliskan 4 markah. Jadi kita lihat anak-anak, jawapan yang kita beri amat kemas. Dan yang penting, jawapannya tepat. Jangan jawapan je kemas tetapi jawapannya tidak tepat. Ianya merugikan kita. Jadi di sini highlightkan tadi 4. Jadi 4. Anak-anak jangan ketinggalan. Bila diminta 4 dan markahnya 4 markah, bermaksud satu jawapan akan memberikan kita 1 markah. Dan 4 jawapan yang kita berikan menurut kehendak soalan akan dapat 4 markah. Baik anak-anak, sekarang anak-anak faham? Dah habis rupanya. Tak sedar ya pertemuan kita untuk hari ini. Setakat ini saja. InsyaAllah anak-anak, kita akan lihat bagi soalan seterusnya bahagian akidah. Ya, ingat anak-anak, soalan bahagian B yang pertama adalah wajib jawab. Jadi anak-anak kena fokus dan pastikan soalan tersebut anak-anak dapat kuasai. Okay, stay tune. Pastikan jangan lupa untuk bersama dengan Ustazah Hajah Bibi di bahagian yang ketiga. Pastikan juga untuk like, share, komen serta subscribe supaya anda sentiasa memberi sokongan kepada Ustazah Hajah Bibi dalam memberikan ilmu kepada anak-anak didik semua. Ila liqa wa ma'assalamah. Assalamualaikum.